Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita nak mulakan dengan chapter 2 bagi slide yang pertama ya. Speed control of DC motor. Okey, kita lihat pada bahagian introduction ya. The DC machine is very popular in a number of drive applications due to its simple operation and control. Jadi kenapa DC machine ini popular? Ya, DC machine popular kerana ia sangat simple dari segi operasi dan juga kontrol dia. Ya, itu kelebihan dia yang pertama. Yang kedua, the starting torque of DC machine is large. Ya, starting torque ni penting ya. Untuk large, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan beban ataupun load dia yang sangat besar. Which is the main reason for using it in several traction applications. And a large number of appliances and power tools used at home, such as circular saws and blenders. This is contoh, contoh ya untuk DC machine. Dan kita tahu juga terdapat 4 komponen penting dalam DC machine. Ya, apakah komponen tersebut? Komponen tersebut ialah field circuit, armature circuit, commutator dan brushes. Dan kita tahu pada bahagian medan, field kita ya, is normally an electric magnet fed by a DC power source. Kita tahu bahawa DC motors ni have several intrinsic properties such as the ease by which they can be controlled. Maksudnya sini antara beberapa kelebihan bagi DC motor tu, yang pertama dia mudah untuk dikawal. Yang kedua, the ability to deliver high starting torque. Ya. Yang kedua dan yang ketiga, near linear performance. Jadi, due to three of these advantages, maka kita tahu bahawa direct current motors are widely used in applications such as actuation, manipulation and traction. Okey, walau bagaimanapun kita lihat di sini ya, bahawa DC motors tu tidak dapat lari juga daripada beberapa disadvantages ataupun kita panggil drawbacks ataupun kekurangan-kekurangan that may restrict their use in some application. For example, DC motors are relatively high maintenance machine due to their commutation mechanism. Jadi disebabkan kewujudan commutator itu sendiri menyebabkan commutation mechanism tu menyebabkan kita memerlukan maintenance ya, senggaraan yang tinggi untuk DC motor. Dan yang keduanya, DC motor ni untuk kadar besar yang sama, kita dapati dia adalah lebih mahal ya. Dia lebih mahal. Begitu juga selalunya untuk operasi yang sama bagi motor yang mempunyai operasi untuk menjalankan beban yang sama, dia juga adalah besar ya. Dia juga adalah besar berbanding dengan motor induction ya. Jadi motor induction lebih diberikan pilihan untuk kita gunakan berbanding dengan motor DC. Yang ketiga, DC motor ni juga dia may not be suitable for high speed application. Dia tidak begitu sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kelajuan yang tinggi. Di sini disebabkan kewujudan commutator tadilah ya, yang kita katakan commutator dan juga brushes ni dia mudah rosak kan. Dan pertukaran di antara brushes kan dia macam ada satu pemutusan ya. Bila pemutusan ni high speed application ni menyebabkan keadaan tersebut lambatnya, dia payah sikit kita nak buat untuk aplikasi yang memerlukan kelajuan tinggi. Okey, namun begitu ya, DC machine ni walau masih lagi
memegang tampuk yang besar dalam kalau kita pergi kat market, maka kita dapati antara jenis-jenis pemacu kelajuan ya yang masih lagi popular di market ialah DC motor juga ya. Walau bagaimanapun DC motor di sini mempunyai design yang lebih baru lah, newer design yang mana dia akan mengurangkan keadaan kewujudan mechanical commutator, yang mana kita tahu mechanical commutator ni dia tidak begitu baik lah, dia mudah rosak, mudah haus dan sebagainya. Dan kewujudan commutator juga menyebabkan kita memerlukan brushes kan. Jadi dengan sebab itu maka wujudlah apa yang dinamakan sebagai brushless DC motor. Seterusnya kita lihat kepada klasifikasi of DC motor tadi ni. Kita lihat kepada arrangement of their field winding. Jadi motor ni kita boleh bahagikan dia kepada 4, di mana setiap daripada 4 jenis ni mempunyai ciri-ciri daya kilas kelajuan yang berbeza. Yang mana kita dapati kelajuan yang berbeza ini sesuai untuk kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berbeza. Jadi apakah 4 jenis kumpulan yang kita boleh kenal pasti bagi DC motor ni, iaitu separately excited machine, shunt machine, series machine and compound machine. Okay, selalunya apabila kita menganalisa tentang DC motor, perkara pertama yang selalu kita lihat ialah separately excited motor. Kita lihat kepada konfigurasi raja dia dulu Okey, sini ialah equivalent circuit of a DC motor in steady state operation. Kita lihat di sebelah kanan tu bahawa kita ada 2 bahagian yang berbeza, yang berasingan, iaitu yang pertamanya bahagian medan. VF tu adalah VF, IF, RF tu untuk bahagian medan, dan seterusnya di sebelah kanan pulanya, iaitu yang mana dia mempunyai EG, RA, EA ditulis kat sini, EA, RA dan IA. Begitu juga dengan VT voltan terminal dia tu. Maka ini adalah bahagian armature. Jadi kita pisahkan bahagian armature dan bahagian medan, maka senanglah kita untuk membuat analisa bagi persamaan-persamaan yang wujud. Kita lihat yang pertama, IF sama dengan VF per RF. Jadi kalau kita lihat pada raja sebelah kanan tu, kita tengok yang sebelah kiri yang mana VF akan membekalkan bekalan kepada RF dengan menggunakan arus IF Disebabkan ini IF adalah sama dengan VF per RF. Seterusnya kita juga dapati untuk di sebelah kanan pula kanan sekali pada raja tadi ni, konfigurasi raja kita tadi ni, kita dapati IA sama dengan VT tolak EA per RA. Kalau yang pertama tadi IF, yang kedua ni ialah IA untuk bahagian armature. Dan kita juga tahu bahawa EA adalah K flux omega. Omega tu maksud dia kelajuan lah. Kelajuan. Dan TD adalah sama dengan K flux IA. Seterusnya TD juga kita boleh ubah suai balik formula dia. Kita ambil balik formula dia kat atas ni, TD K flux IA ni, tapi sebenarnya kita tahu bahawa IA ni kita boleh tengok belah kiri Kiri IA didefinisikan sebagai VT tolak EA per RA. Jadi kita gunakan balik formula yang kita ada situ untuk mengembangkan balik nilai IA tersebut. Kiranya IA tidak diketahui. Dan kita juga boleh mengembangkan lagi formula TD tadi ni kepada nilai K. Kita juga tahu bahawa EA kita tadi sebenarnya kita boleh kembangkan lagi daripada formula yang atas sekali Yang atas sekali kita tengok EA sama dengan K flux omega. Jadi kita gantikan terus formula tersebut dengan EA kita dengan K flux omega. Dan kita boleh juga mendapatkan PD. PD equals to EA IA. Itu sama dengan TD omega. Apakah PD? PD adalah power develop. Dan begitu juga TD. TD ialah kuasa develop.
TD ialah daya kilas yang develop. Ya. Where flux, ni simbol V ni is the flux which is almost proportional to IF for separately excited motors. Jadi kita ingat flux ni sebenarnya dia berkadar terus dengan IF hanya untuk separately excited motor. Untuk motor-motor yang lain kita kena bincangkan kemudian. Ya. Begitu juga dengan constant K. Constant K is dependent on design parameters such as the number of poles, number of conductors and number of parallel path. Maka daripada formula-formula yang kita lihat basic equation tadi ni, maka kita boleh dapatkan formula bagi kelajuan. Kelajuan maksudnya di sini ialah omega ya. Nah, seperti formula pada persamaan 2.1 dan 2. Okey, kita lihat pada rajah kita yang pertama iaitu ciri-ciri kelajuan daya kilas bagi DC separately excited motor. Ya, daripada rajah ni kita boleh katakan di sini apabila torque ya, torque ataupun daya kilas TM ya, kita simbolkan dia sebagai TM. Apabila TM kita tambah ya, TM tu kita tambah, kita dapati setiap pertambahan daya kilas ataupun torque kita di sini, kelajuan akan berkurang. Ya, maksudnya dia berkadar terus ke berkadar songsang? Berkadar songsang. Dalam kes ni kita boleh katakan speed and torque adalah berkadar songsang. Begitu juga kita lihat pada rajah kita yang kedua iaitu ciri-ciri daya kilas, ciri-ciri kelajuan dengan arus. Ya, arus kita di sini kita dapati berkadar terus. Ya, keadaan dia adalah berkadar terus dengan daya kilas. Ya, iaitu IA. Apabila IA bertambah, kita dapati kelajuan akan berkurang. Maka kita bolehlah katakan daya kilas tersebut berkadar, dia sebenarnya kita boleh katakan dia adalah hampir menyamai kepada nilai IA. Apabila daya kilas bertambah, tentulah arus IA ataupun arus armature kita juga akan bertambah.